Eco Campus. Saya, Janety Ohanali, bersama anda pada semua hari ini untuk merungkaikan tajuk inovasi kami iaitu air tidak berhasil atau non-revenue water di Kota Kinabalu. Saya akan merangkan serba sedikit mengenai pengenalan NRW dan jangan ke mana-mana, stay tune. Air merupakan sumber penting yang mempunyai pelbagai kegunaan saling bergantung kepada manusia. Pada abad ke-21, isu air merupakan satu isu global yang paling penting dari segi pemeliharaan dan pembangunan alam sekitar. NRW ataupun air tidak berhasil boleh definisikan sebagai satu perbezaan kuantiti air yang diputarkan dari loji rawatan air berbanding kuantiti air yang dimintakan kepada pengguna. NRW merupakan suatu masalah yang menunjukkan ketidakcekapan pengurusan air. Di Kota Kinabalu, NRW merupakan suatu masalah yang amat penting kerana ia memberi ancaman terhadap kemapanan bekalan air terawat kepada pengguna di sekitar Kota Kinabalu. Oleh kerana Kota Kinabalu merupakan sebuah ibu negeri yang sedang pusat membangun di Sabah, kepusatan ini telah menarik ramai orang untuk memigrasi di Kota Kinabalu. Dan ini telah menyebabkan peningkatan terhadap permintaan kepada air bersih terawat telah berkembang saban tahun. Selepas ini, kawan-kawan saya akan menerangkan lebih lanjut lagi mengenai apa itu NRW. Jangan ke mana-mana, saksikan kami. Pada bagian definisi dan konsep, saya akan berkongsikan dengan anda apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan air yang tidak berhasil ataupun non-revenue water. Mari kita lihat paparan yang seterusnya.
Sekarang, saya akan menerangkan kawasan kajian yang telah kami pilih, yaitu di daerah Kota Kinabalu. Lokasi kajian yang kami pilih adalah terletak di daerah Kota Kinabalu, Sabah. Daerah Kota Kinabalu, Sabah adalah sebuah daerah yang disempurnai oleh daerah Tuaran dan daerah Penampang. Lokasi mutlak bagi daerah Kota Kinabalu adalah 5 darjah, 58 minit, 17,04 saat utara, dan 116 darjah, 5 menit, 42,72 saat selatan. Keluasan daerah Kota Kinabalu adalah 352 km persegi, manakala jumlah penduduk yang terdapat di daerah Kota Kinabalu adalah seramai 553.900 orang. Seterusnya, saya akan menerangkan kaedah-kaedah yang telah digunakan bagi melaksanakan tugasan ini. Dalam melaksanakan kajian ini, reka bentuk kajian yang telah dipilih adalah reka bentuk kajian kualitatif. Reka bentuk kajian kualitatif merupakan reka bentuk kajian yang bersifat deskriptif. Antara metode kajiannya adalah temu bual. Temu bual telah dijalankan pada 3 Mei 2017 bersama dengan Ketua Bahagian Agian Ayi di Jabatan Ayi Negeri Sabah, iaitu Encik Khairin Jokinol. Dalam temu bual yang telah dijalankan, beberapa soalan yang berkaitan dengan isu NRW di Kota Kinabalu telah diajukan kepada Encik Khairin. Rakaman video turut dilakukan sepanjang sesi temu bual berlangsung. Pada tahun 1995, sebanyak 9.442 juta liter air bersih dihasilkan dalam sehari. Dengan kadar purata kehilangan NRW pada 38% pada tahun 1995, sejumlah 3.587 juta liter sari MLD air telah hilang. Ini berjumlah kehilangan sebanyak 1,309,255 juta liter LMD air. Pada harga jualan 51.3 sen bagi 1 meter padu ini berjumlah RM671.6 juta di seluruh negara pada tahun 1995. Pada tahun 2000, sejumlah 1,1917 juta liter air terawat telah dihasilkan sehari. Dengan kadar purata kehilangan pada 40% tahun 2000, sejumlah 4.760 juta liter sari MLD air telah hilang. Ini berjumlah kehilangan sebanyak 1739955 juta liter MLD air. Pada harga jualan 51.3 sen pada 1 meter padu, ini berjumlah RM894.3 juta di seluruh negara pada tahun 2000. Untuk seluruh negara, jumlah kehilangan adalah sekurang-kurangnya 10 kali ganda atau lebih. Penggantian saluran paip adalah hanya menangani separuh daripada masalah sahaja, dan perlu ada pemantauan berkomputer bagi semua salur yang sedia ada, sama ada lama atau baru melalui program pengesanan sistem maklumat geografi. Jadual ini adalah di mana menunjukkan NRW tertinggi adalah pada tahun 2002, iaitu 59%, manakala pada tahun 2007 adalah yang terendah, iaitu 39%. Manakala penggunaan air tertinggi adalah pada tahun 2013, iaitu sebanyak 230 juta liter MLD, dan penggunaan air yang terendah adalah pada tahun 2002, iaitu sebanyak 90 juta liter MLD. Penghasilan air tertinggi pula adalah pada tahun 2013, iaitu sebanyak 360 juta liter MLD, dan yang terendah adalah pada tahun 2002, iaitu sebanyak 230 juta liter MLD. Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada isu air tidak berhasil atau NRW. Berdasarkan temu bual yang telah dijalankan bersama Encik Khairin Jokinol, terdapat 3 komponen utama yang menyumbang kepada isu NRW ini. Yang pertama ialah kehilangan fizikal, kedua kehilangan komersial, dan ketiga penggunaan sah yang tidak dipil.
Daripada ketiga-tiga faktor ini, kehilangan fisikal mencatatkan peratusan NRW yang tertinggi, yaitu sebanyak 70%. Ini diikuti dengan kehilangan komersial iaitu sebanyak 29%. Dan terakhir sekali ialah penggunaan SA yang tidak dipil iaitu sebanyak 1%. Oleh itu, untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan ketiga-tiga faktor ini, marilah kita bersama-sama melihat paparan yang berikut. Menurut Fraunhofer dan Limburger pada tahun 2010, kehilangan fisikal adalah meliputi ketirisan daripada semua bahagian sistem dan tumpahan daripada infrastruktur takungan. Kehilangan fisikal ini disebabkan oleh operasi dan penyelenggaraan yang tidak cekap, kawalan bocoran yang lembab, dan keterukan kualiti aset bawah tanah. Raja berikut menunjukkan bahawa kehilangan fisikal ini boleh berlaku di beberapa kawasan dalam sistem pengagihan air sebelum air disalurkan kepada pengguna. Berdasarkan temu bol bersama Injik Quirin, kehilangan fisikal boleh berlaku seawal di loji rawatan air lagi. Itu berlaku pelbagai permasalahan dari segi kebocoran paip. Kehilangan fisikal juga berlaku di sekitar tangki perkhidmatan dan juga sistem pengagihan air. Malah di sistem pengagihan airlah selalu berlakunya kebocoran. Di kawasan Kota Kinabalu, kebocoran paip sentiasa berlaku tidak kiralah di paip utama atau paip-paip kecil yang tidak kelihatan. Kehilangan fisikal ini sukar ditangani secara menyeluruh kerana kebocoran paip sentiasa berlaku. Dan kos perbelanjaan untuk setiap penyelenggaraan dan penukaran paip yang bocor atau rosak menelan belanja yang sangat tinggi. Secara ringkasnya, boleh dikatakan bahawa kehilangan fisikal ini adalah berkait rapat dengan permasalahan dari segi perpaipan yang bermula dari loji rawatan air. Kehilangan komersial pula disebabkan oleh meter pengguna yang belum berdaftar, kesilapan pengendalian data, dan kecurian air dalam pelbagai bentuk. Dari segi meter, terdapat berbagai masalah yang timbul, iaitu berlaku kesilapan dalam pembacaan meter air yang bergerak perlahan, meter air yang rosak, ketiadaan meter dan saluran paip secara haram. Saluran paip secara haram ini melibatkan dua pihak. Yang pertama ialah pengguna berdaftar dan kedua pengguna tidak berdaftar. Berdasarkan temu bol yang telah dijalankan, pihak Jabatan Air telah mendapati bahawa terdapat beberapa pengguna air yang berdaftar cuba untuk menyalur saluran paip secara haram untuk mendapatkan air yang percuma. Malah bagi pengguna tidak berdaftar pula, satu contoh yang boleh dilihat adalah di kawasan Kampung Delima, di mana kes-kes saluran paip secara haram ini sentiasa berlaku di kawasan tersebut. Kehilangan komersial dari segi bil pula adalah disebabkan oleh kesilapan dari pihak pengurusan dalam mencetakkan data meter air. Begitu juga dari segi pemungutan. Itu berlakunya kesilapan dari pihak admin dalam memungut data-data berkaitan dengan meter air. Secara ringkasnya, kehilangan komersial ini melibatkan pengendalian data bagi pengguna yang sah dan juga pada bacaan meter. Penggunaan SA yang tidak dibil meliputi air yang digunakan oleh utiliti bagi tujuan operasi, air yang digunakan untuk memadam kebakaran, dan air yang dibekalkan secara percuma kepada kumpulan pengguna Justru boleh dikatakan bahawa penggunaan SA yang tidak dibil ini melibatkan
apa-apa penggunaan air yang sah oleh pihak tertentu tanpa melibatkan apa-apa bayaran kepada pembekal air. Setelah mengetahui faktor-faktor mengapa berlakunya NRW, marilah kita meneruskan sesi dengan melihat beberapa langkah yang telah dilaksanakan oleh pihak Jabatan Air untuk mengatasi isu NRW di Kota Kinabalu, Sabah. Pada hari ini, saya akan mengemukakan beberapa langkah yang telah dilaksanakan oleh pihak Jabatan Air untuk mengatasi NRW ini. Setelah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya NRW, marilah kita teruskan sesi untuk melihat beberapa langkah yang dilakukan untuk mengatasi dan mengurangkan isu ini. Terdapat dua langkah yang dilaksanakan, yaitu langkah untuk mengatasi kehilangan komersial dan langkah untuk mengatasi kehilangan fizikal. Oleh itu, marilah kita bersama-sama melihat paparan yang berikut. Terdapat beberapa langkah untuk mengawal dan mengurangkan masalah air tidak berhasil atau NRW. Langkah terbagi kepada dua bentuk, langkah untuk kehilangan fisikal dan langkah untuk kehilangan komersial. Bagi langkah untuk kehilangan fisikal, ia terbagi kepada 4. Pertama, pengurusan tekanan, di mana terdapat satu sistem pengurusan air tidak berhasil NRW Manager yang digunakan oleh Jabatan Air Negeri Sabah. NRW Manager merupakan satu paparan data dalam talian dan satu sistem pelaporan yang membolehkan kita untuk melihat data pengagihan aliran air dan tekanan. Data aliran dan tekanan dapat dilihat melalui satu DMZ. DMZ merujuk kepada satu kawasan atau zon meter daerah, distrik meter zone yang ditetapkan oleh pihak Jabatan Air bagi memantau kadar air tidak berhasil apabila berlaku sebarang kebocoran. Dengan adanya NRW Manager, jurutera atau juru teknik JANS dapat mengesan zon atau kawasan yang mengalami sebarang kebocoran pipe. Oleh itu, mereka akan terus bertindak sekiranya NRW Manager menunjukkan kadar air tidak berhasil adalah tinggi. Pihak JANS tidak perlu menunggu aduan daripada pengguna. Asal ada kebocoran pipe, mereka akan terus memperbaikinya. Hal ini karena melalui DMZ, yaitu menggunakan GPS dan JIS, pihak JANS dapat mengenal pasti zon yang mempunyai kadar kehilangan air tidak berhasil yang tinggi. Berikut merupakan gambar yang menunjukkan cara juru teknik atau jurutera pihak JANS mengenal pasti kawasan yang mengalami kebocoran pipe secara manual. Yang ketiga, pembaikan cepat dan berkualiti. Melalui sistem pengurusan air tidak berhasil, yaitu NRW Manager, pihak JANS dapat memantau dan kenal pasti zon atau kawasan yang mengalami masalah kebocoran atau kehilangan air pada kadar yang tinggi. Hal ini karena NRW Manager akan merekod data DMZ setiap masa 24 jam, 365 hari dan setiap tahun untuk dianalisis. Oleh itu, dengan adanya analisis tersebut, jurutera JANS perlu bertindak dengan cepat dan memperbaiki pipe yang bocor dengan cara yang berkualiti dan lebih cekap agar kehilangan air tidak berhasil dapat dikurangkan. Hal ini karena semakin lambat kerja pembaikan dijalankan, maka semakin banyak kehilangan air yang akan berlaku. Seterusnya, pengurusan aset atau aset manajemen dengan menggunakan paparan JIS, maklumat berkaitan aset, pembinaan atau fisikal suatu kawasan dapat dikenal pasti. Hal ini bertujuan untuk melakukan sebarang kerja pembaikan sistem yang lebih baik dari sudut fisikalnya. NRW Manager juga akan memaparkan maklumat berkaitan aset DMZ dan parameter dengan menggunakan JIS. Oleh itu, zon atau kawasan yang mengalami kehilangan fisikal dapat dikawal melalui pengurusan dan baik pulih aset bangunan dan aset DMZ. Bagi langkah untuk kehilangan komersial, seperti yang kita tahu, kehilangan komersial adalah melibatkan kesalahan meter air, kesalahan dalam menentukan penggunaan air, kesalahan pengiraan air yang dimeterkan. Oleh itu, seperti yang dijelaskan, meter air adalah bersifat mekanikal.
Pelbagai kesalahan dari segi kesalahan bacaan MITA boleh berlaku. Bagi mengatasi masalah tersebut, pengendalian data penggunaan perlu dijalankan dengan lebih tepat, yaitu lebih accurate. Pembaca MITA yang datang ke setiap rumah juga perlu teliti dan peka agar kesalahan pengiraan bacaan MITA air dapat diatasi. Selain itu, sekiranya MITA air rosak atau tidak berfungsi dengan baik, pihak JANS akan turun untuk menggantikan MITA tersebut. Di samping itu, pembetulan kesalahan data yang dibilkan juga akan dilakukan. Seterusnya, memutuskan atau memotong sambungan pipe air secara haram dengan lebih tegas dijalankan melalui pemantauan dari pihak penguatkuasa JANS sendiri. Gambar berikut menunjukkan bahwa kadar NRW adalah semakin berkurangan apabila langkah untuk mengurangkan kehilangan komersial dilaksanakan. Berdasarkan gambar, pada tahun 2000 hingga 2002 didapati kadar NRW adalah semakin meningkat. Namun pada tahun 2003 kadar NRW semakin berkurangan disebabkan langkah atau program bagi kehilangan komersial dijalankan seperti cleaning billing data and spot billing HHD. Oleh itu, usaha ini perlu diteruskan lagi bagi mengawal serta mengurangkan kadar NRW di Kota Kinabalu, Sabah. Seterusnya, kehilangan komersial bagi kecurian air atau penggunaan yang tidak sah. Dalam JANS terdapat section dalam bahagian penguatkuasa. Oleh itu, penguatkuasa akan mengambil tindakan undang-undang ke atas sesiapa yang didapati mencuri air atau illegal connection. Selain itu, melalui aduan daripada masyarakat, sekiranya berlaku kecurian air, pihak penguatkuasa akan turun dan akan memotong pipe yang disalurkan secara serta-merta. Bagi pengguna tidak berdaftar, yaitu lebih khusus kepada Setinggan, pihak penguatkuasa akan bekerja sama dengan pihak DBKK dan pihak Immigration untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap kesalahan mereka. Gambar berikut menunjukkan sambungan pipe air secara haram yang dilakukan oleh Setinggan, yaitu pipe ditebuk untuk mendapatkan dan menyalurkan air ke kawasan mereka. Seterusnya, kita akan beralih kepada bahagian perbincangan. Dalam perbincangan ini, kami akan mengupas tentang isu air tidak berhasil dan mengaitkannya, membandingkannya dengan kajian-kajian yang pernah dilakukan sebelum ini. Sekarang, marilah kita lihat perbincangan tersebut. Isu NRW ini merupakan suatu isu yang besar, terutamanya di negara kita Malaysia, dan berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh CHAN pada tahun 2014, masalah NRW di negeri Pahang, Negeri Sembilan, Kelantan dan Sabah mencatatkan tahap NRW yang tinggi, yaitu melebihi 48% berbanding negeri-negeri lain, dan kadar NRW yang menunjukkan prestasi terbaik pula ialah di negeri Pulau Pinang, Sarawak dan Labuan. Ya, di Sabah ni, kalau kita tengok NRW ni dia tertumpu di 4 buah daerah, 4 buah bandar besar, iaitu Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau dan Lahad Datu. Berdasarkan data kajian yang kami dapat, kalau pada tahun 2010, start dari 2010 tu, NRW sebanyak dia maintain dan statik lah 40% saja. Okay. Lepas tu kalau pada pendapat Kira, kenapa NRW ni dia tertumpu di 4 buah bandar tu? Bagi pendapat saya, kenapa 4 buah bandar tu tinggi dia punya kadar NRW adalah disebabkan pertambahan penduduk di 4 buah bandar tu sendiri. Jadi seperti yang kita sedia tahu, bila pertambahan penduduk berlaku di bandar, sememangnya akan berlaku permintaan tinggi terhadap air itu sendiri. Jadi disebabkan hal itu juga risiko untuk kadar NRW itu berlaku dengan kadar yang lebih tinggi itu memang akan berlaku lah, sebab seperti yang kita sudah tahu sebelumnya, NRW ini dia ada beberapa faktor-faktor yang lain kan, seperti kehilangan air melalui fizikal ataupun komersial dan sebagainya. Jadi bila berlaku pertambahan penduduk yang banyak di bandar,
fokus penduduk di bandar itu permintaan tinggi terhadap air di bandar itu mungkin tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh jabatan air dan sebagainya. Jadi mungkin mereka akan mengambil langkah lain, inisiatif sendiri. Mungkin cara mereka itu salah. Jadi NRW itu kadar NRW itu sendiri akan tinggi serta merta di bandar tersebut. Itu pendapat saya. Kira, tadi kamu udah sebut tentang faktor itu kan? Saya pun setuju dengan faktor itu sebab yang kita pergi jalankan ke global itu menurut Inci Quirin Jokinar dia menyatakan bahwa terdapat 3 faktor utama tuh. Yang pertama kehilangan fisikal, kedua kehilangan komersial, dan ketiga ialah penggunaan yang tidak dibil. Dan antara semua itu yang paling tinggi, faktor yang menyumbang kepada kadar NRW yang paling tinggi ialah kehilangan fisikal, yaitu sebanyak 70%. Dan kalau dilihat pada kajian Chan juga dia ada menyebut pasal kehilangan fisikal merupakan faktor yang sangat menyumbang kepada NRW. Dilihat juga bahwa kerajaan Malaysia telah memperuntukkan banyak budget untuk mengatasi isu NRW ini. Namun begitu dilihat bahwa purata NRW ini masih lagi pada tahap yang tinggi. Dan menurut Chan juga dia ada menyatakan bahwa dengan memperuntukkan budget untuk infrastruktur, pembelajaran infrastruktur dan segalanya saja tidak mencukupi untuk menangani isu NRW ini. Sekiranya pihak terbabit itu sendiri mereka tidak bersungguh-sungguh untuk menjalankan segala langkah yang sudah mereka rancang. Saya pun setuju dengan pendapat Jack. Mungkin dia boleh terangkan sedikit tentang langkah-langkah yang patut kita lakukan untuk mengurangkan lagi kadar NRW yang tinggi. Oke, kalau berdasarkan dapatan kajian yang kita buatkan, kalau di KK ni, di Kota Kinabalu ni, langkah yang dilakukan ada 2 bentuk, yaitu dalam bentuk kehilangan fisikal, langkah untuk mengatasi kehilangan fisikal itu, dan langkah untuk mengatasi kehilangan komersial itu. Jadi kalau untuk kehilangan fisikal ni dia ada 4 sub lagi, 4 sub di bawah lah topik tu. Jadi kalau untuk yang kehilangan fisikal tu, pertama langkah dia ialah melalui pengurusan tekanan, iaitu pressure management, di mana dalam jabatan air, orang ni ada satu sistem yaitu NRW Manager, di mana sistem ni dia bertujuan untuk memaparkan data dalam talian, dan satu sistem pelaporan yang membolehkan kita melihat data pengagihan aliran air dan tekanan air tu. Jadi melalui pengurusan ni, jadi kita boleh tahu sama ada agihan air tu dia diagihkan secara sistematik ataupun ada air yang tidak sampai kepada pengguna. Okay. Yang kedua, melalui kawalan aktif kebocoran atau active leakage control, di mana dengan adanya NRW Manager itu juga jurutera atau juru teknik yang ditugaskan oleh Jabatan Air dapat mengesan zon atau kawasan yang mengalami sebarang kebocoran pipe. Ini kalau kebocoran pipe ini kita boleh kesan melalui projek DMZ, yaitu District Managed Zone yang dikenal pastilah oleh pihak Jabatan Air itu sendiri untuk mengesan kawasan-kawasan mana yang berlaku kebocoran pipe. Jadi melalui DMZ itu dorang menggunakan GPS dan kepala teknologi GIS untuk mengenal pastilah kawasan zon yang mempunyai kadar kehilangan air yang tidak berhasil tu, yang paling tinggi lah. Lepas tu untuk langkah yang ketiga yang
yang dalam kehilangan fisikal ialah mereka membuat pembaikan yang cepat dan berkualiti lah. Jadi melalui sistem pengurusan air tidak berhasil itu, pihak Jabatan Air ini mereka dapat memantau dan kenal pastilah kawasan yang mengalami masalah kebocoran air yang paling tinggi itu. Jadi melalui NRW Manager itu, dorang akan dapat rekod data di MZ setiap masa. Jadi melalui itu dorang pihak jurutera itu dia akan bertindak dengan lebih cepat lah dan memperbaiki pipe yang bocor itu dengan cara yang lebih berkualiti dan lebih cekap lah, agar kehilangan air tidak berhasil itu dia dapat dikurangkan. Dan untuk yang seterusnya pengurusan aset management. Dengan menggunakan paparan JS, maklumat berkaitan aset pembinaan atau aset pembinaan atau fisikal suatu kawasan itu dapat dikenal pasti. Maksudnya aset management ini kan dia berkaitan fisikal lah, contoh pipe itu sendiri, jenis-jenis pipe yang digunakan. Jadi dengan adanya pengurusan aset ini kan pihak jurutera dan juru teknik itu orang dapat kenal pasti lah cara yang lebih baik untuk membaiki itu pipe-pipe itu semua yang fisikal lah. Bagaimana pula dengan kehilangan komersial tuh? Oke, kalau untuk yang kehilangan komersial ini, seperti yang kita tahu kalau kehilangan komersial ini dia melibatkan meter air. Paling tinggi dia melibatkan meter air. Yang kedua dia melibatkan penggunaan SA yang tidak diberikan. Jadi kalau untuk komersial losses kan, kehilangan komersial itu melalui dapatan yang dibagikan oleh pihak Jabatan Air adalah data statistik, di mana kalau di KKNI kebanyakan kehilangan komersial lah yang dapat menurunkan tuh kadar NRW itu. Contoh kalau pada tahun 2002 kalau kita tengok kadar NRW itu 74%, tapi selepas langkah komersial dijalankan pada tahun 2003 didapati itu kadar NRW itu dia menurun lah. Contoh program yang orang buat ialah cleaning billing data dengan spot billing. Oh begitu. Jack, saya mau tanya, kalau yang dekat area Kota Kinabalu ini, di mana penggunaan air yang paling tinggi ya? Oh, kan kita jalankan pengubah tuh dengan Injikurin, dan dia mengatakan bahwa antara KKNI di UMS nih dia mencatatkan penggunaan air paling tinggi, yaitu dalam sehari penggunaan di UMS ini ialah sebanyak 6.800 meter padu sehari. Dan mungkin ini salah satu faktor penggunaan tinggi mungkin disebabkan oleh ramai orang yang mendiami di UMS, itu pelajar-pelajar. Dan selain itu Encik Quirin juga dia mengatakan bahwa NRW di UMS ini juga mencatatkan paling tinggi. Hal ini kerana terdapat pipe-pipe bocor di sekitar UMS ini dia tidak dapat dikenal pasti. Jadi keadaan tersebutlah yang menyebabkan NRW di UMS ini tinggi. Ya, antara yang paling tinggi lah di kawasan kalau dibandingkan dengan kawasan di KK. Ya. Jadi sebelum perbincangan kita ini berakhir, mungkin ada apa-apa cadangan yang boleh kita kemukakan untuk mengurangkan lagi keadaan NRW ini pada masa mendatang? Bagi pendapat saya lah kan, seperti yang kita tahu isu NRW ini dia kurang terkenal dalam kalangan masyarakat kita nih. Jadi bagi pendapat saya cadangkan adakanlah satu kampanye kesadaran atau kampanye pengetahuan berkaitan isu NRW ini dalam kalangan masyarakat, terutamanya belajar di universitas lah.
adanya campaign tuh kita dapat apalah pupuk sikap prihatin dan penjimatan air lah. Jadi agar isu air tidak berhasil itu dia dapat dikurangkan lah NRW itu. Jadi kalau pendapat cek, Saya setuju juga campaign, dan juga satu lagi yaitu pihak pengurusan yang mengurus air itu sendiri, mengurus mengenai NRW ini, mereka perlu lebih berusaha lagi untuk menjalankan langkah-langkah yang sudah dirancang itu, agar perancangan untuk mengatasi isu ini kan mereka berjaya dijalankan dengan lebih yang sepatutnya lah. Kalau begitu, sampai sini sejarah perbincangan kita. Secara kesimpulannya, masalah NRW ini masih menjadi satu isu yang serius di Kota Kinabalu. Walaupun berbagai langkah telah dijalankan oleh pihak jabatan air, namun langkah-langkah yang dijalankan masih tidak dapat mengatasi masalah ini secara keseluruhan. Oleh itu, masyarakat perlu lebih peka dengan terhadap isu ini, karena isu ini akan menjejaskan program air pada masa harapan.